Satu statistik kutipan box office yang dikeluarkan oleh Finas pada tahun 2019 sebanyak 134 juta. Dan pada tahun 2020 ini, angka itu mungkin agak berkurangan disebabkan oleh pandemik ini. Dan statistik kutipan box office ini sebenarnya memberi kesan kepada freelance kita hari ini. Jika pendapatan itu tinggi, maka mungkin nasib freelance ini baik. Tetapi disebabkan pandemik ini, ia memberi kesan terutamanya kepada karyawan bebas dalam industri perfilman. Banyak sekali filem-filem yang dijadualkan diterbitkan awal tapi nampak terpaksa ditangguhkan akibat pandemik. Jadi kita nak tahu juga apa nasib industri secara keseluruhan bersama dengan tetamu kami. Biasa saya seronok masa gairah, tapi malam ni gairah dan malu-malu sikit. Bersama pertama dengan tetamu kita Tuan Ahmad Idah Ahmad Nazri, Ketua Pegawai Eksekutif Finas, yang berbesar hati dan baik hati dia izinkan panggil abang. Tolonglah, tuan-tuan ni geli sikit. Geli sikit. So kami adik-adik nak bertanya abang lah. Boleh, tak ada masalah. Jadi abang, kita tengok tadi kan 2019 sebanyak 134 juta kutipannya, dan tahun 2020 mesti agak berkurang disebabkan pandemik. Jadi untuk tahun ini, untuk mencapai angka itu, sebenarnya apa langkah yang boleh dibuat ataupun nak capai walaupun tak banyak, tapi apa inisiatif yang boleh dilakukan? Dia macam ni, secara realistiknya kita tengok hari ni Pawagam pun baru saja dapat dia punya SOP untuk penggambaran dan mereka pun masih struggling kerana masyarakat ada yang masih belum lagi percaya ataupun yakin untuk pergi ke Pawagam, walaupun banyak usaha-usaha dan langkah-langkah telah dilaksanakan mengatakan bahawa going to the cinema is safe lah kan. Tapi angka itu semakin naik kerana kepercayaan, keyakinan itu dah datang. Tapi secara hakikatnya memang kita tak mungkin akan dapat figure itulah untuk tahun ni. Kalau kita tengok pun filem-filem tempatan pun dah hampir 20 lebih filem yang orang kata ditangguh tayangan dia, yang ada setengah penerbit tak nak tayang pun tahun ni. Jadi the challenges is kita tak ada content pun yang mana producer berani, tapi kita ada beberapa effort yang kita telah buat, usaha-usaha kita dah buat untuk berikan serta-serta insentif kepada penerbit dan juga kepada Pawagam agar mereka dapat mengekalkan momentum. Kerana bagi Finas, kita bukan hanya melihat pada konten itu, tapi kita melihat jaringan dia, di mana peluang pekerjaan, siapa yang terjejas kan, macam even sampai ke kru-kru yang terjejas kan, kerana industri itu tidak bergerak disebabkan pandemik. Jadi bila kutipan tu menurun dengan sangat drastik, apa kesan dia kepada freelancer, kepada kru? Dia kalau kita lihat daripada kalau adik-adik kalau adik-adik lihat daripada sudut kutipan Pawagam saja, memang secara directnya memang kutipan tu akan kurang lah kan. Tetapi kalau kita ikut daripada nature filem industri itu atau industri kreatif kita hari ini, kutipan itu of course dia akan menjejaskan pada penerbit untuk menerbitkan lagi kan. Jadi disebabkan itu Finas kita tidak untuk tahun ni selepas pandemik ni, industri filem tu kita seperti macam kita tarik handbrake sekejap di dalam kita menyemarakkan dia dalam penerbitan filem. Sebab tu kalau dilihat last week kita ada YB Menteri ada melancarkan plan baru yang dimana pelaksana industri kreatif kan, plan langkah segera industri kreatif, di mana kita menumpukan kepada pembikinan yang fast track seperti drama, telemovie, series, program-program magazine kan, program-program sitcom. So kerana usahanya itu adalah kita tahu bahawa pemain-pemain yang buat filem dengan pemain yang buat drama dan industri ni basically dia ada orang yang sama. Cuma dia punya dia punya latar dia filem tu dengan drama tu beza. Jadi kita on Finas kita harus peka, kita harus lihat bahawa dalam kita nak merancakkan balik industri, kita harus mewujudkan lebih banyak peluang pekerjaan pada mereka. Sebab kita lihat waktu pandemik ini ramai yang telah dibuang kerja dan itu menyebabkan ratio freelancer itu semakin meningkat. Tapi adakah job itu berkurang? Okey, hari ni saya kalau you tanya saya 2 minggu lepas, saya kata betul lah. Yes, tapi hari ni saya dengan gembiranya untuk memberitahu bahawa Finas telah melancarkan satu plan langkah segera industri yang mana ia akan bakal mewujudkan peluang pekerjaan hampir kepada 3,000 pekerja-pekerja di bawah sana untuk satu tempoh 6 bulan ini. So itu adalah salah satu aspirasi YB Menteri. Dia punya ayat simple daripada saya, Idam, tolong rakan-rakan kita yang terjejas, yang tidak ada kerja di bawah sana, pastikan mereka ada kerja kan. So jadi disebabkan itu Finas telah mengeluarkan inisiatif agar dengan kita pun melihat di mana dana-dana yang kita sedia ada itu, yang mana boleh kita menyalurkan kepada projek-projek yang boleh kita buat awal. So that's why kita buat collaboration dengan stesen TV, dan stesen TV akan keluarkan slot kepada penerbit tempatan, dan disebabkan itu peluang pekerjaan akan start lah berkembang. Dan insya-Allah
mulai bulan 9 ni kestabilan industri penerbitan kita akan start nampak lihat lah. Yang peluang pekerjaan itu adalah untuk mereka yang baru nak masuk industri ataupun semua yang mereka dah lay off? Dia yang lay off tu saya tak tahu sama ada lay off kerana dia tak nak masuk industri ke atau tak ada kerja. Tapi pada mereka yang masih dalam industri yang nak kerja, peluang itu akan datang bukan saja kepada pekerja-pekerja yang ada dalam industri kreatif, tetapi juga dia punya industri-industri sokongan. Contoh sebuah penerbitan akan ada catering. Industri catering yang dengan penerbitan pun akan dapat manfaat. Rental transportation pun akan dapat manfaat, yang mana yang bagi sewaan rumah, sewaan tempat tinggal pun akan mendapat manfaat kan daripada inisiatif yang pelaksana kami ni nanti. Baik abang. Kita berbincang tentang nasib karyawan filem inilah. Jadi saya mendengar ada cerita-ceritanya di mana ada anak muda yang menjadi filem freelance, di mana mereka ini dibayar dengan harga yang tidak seperti kemahiran yang mereka ada. Disebabkan mungkin hari ini pandemik, produksi tidak mempunyai bajet yang besar untuk membayarnya. Jadi adakah sepatutnya berlaku? Dia sepatutnya tidak berlaku lah, kerana harga yang dibayar sama juga. Pandemik ke sebelum pandemik ni yang saya difahamkan stesen TV bayar sama kan, dan in fact Finas pun kita turunkan grant harganya sama. Kita tak pernah mengurangkan payment itu. Tapi cuma saya ada dengar tapi tidak pernah ada official complaint ataupun official letter, surat yang datang kepada atau email kepada Finas yang menyatakan perkara ini secara sah. Jadi dia sekadar mendengar macam orang kata kabar-kabar angin. Jadi on Finasnya kita susah nak ambil action kalau benda tu sekadar. Jadi sebab tu saya selalu kata, kalau siapa di luar sana yang terkena sebegini, saya welcome mereka untuk email kepada email saya ahmadidham@finas.my, terus ataupun ada call terus Finas dan hantarlah sebarang surat supaya official, supaya kita boleh ambil tindakan kepada penerbit-penerbit yang mungkin nak mengambil kesempatan, atau kita mungkin boleh pergi berjumpa dengan penerbit tersebut dan bertanya, why are you doing this atau begitulah, kerana semua penerbit di bawah lesen Finas. Jadi itu senang, kita ada data-data itu. Baik, jika perkara ini berlaku, adakah sewajarnya wujud satu akta kerja sambilan untuk melindungi, memberi jaminan untuk mereka yang bekerja secara freelance ini? Dia sebenarnya semua pekerja freelance di dalam industri kreatif memang telah diprotect oleh Finas pun. Sebab tu kita pentingkan license mereka-mereka yang mana nak buat penerbitan dalam Finas harus berdaftar dengan Finas atau harus ada lesen Finas. Yang mana sebelum ni you tahu kan yang kekecohan pasal lesen Finas tu. Tapi ramai orang salah anggap, dia orang ingat lesen ini membebankan. Tapi inilah protection dia. Dengan apabila you berlesen dengan Finas, meaning to say you menjadi kita punya pemegang taruh, stakeholder pada Finas, yang mana bila you stakeholder, you akan tertakluk di bawah akta Finas itu untuk melindungi you. Kan, begitu juga macam sebagai contoh, setiap pekerja filem yang mana nak bekerja dalam filem, seharusnya mereka harus berdaftar di sebuah di persatuan yang mana berdaftar di bawah Finas agar mereka mendapat protection itu. Dan Finas boleh ambil, dan kita dah dapat data itu. Kalau mereka tidak mengikuti perundangan itu, jadi bila ada masalah-masalah ni, macam mana kita nak ambil tindakan, sedangkan you sendiri pun tidak berdaftar dengan kita. So kita pun tak dapat kesahihan data itu. So these are the things yang selalu saya tekankan kepada semua penerbit atau semua pekerja filem yang nak masuk dalam industri ini. Kalau you rasa sanksi, datang kepada Finas, we got you. Bagaimana nak memasuki industri ini dengan pintu yang betul, agar kemasukan you tu ada protection dia, mungkin ada insurance dia kan, ada juga you tahu siapa yang harus you rujuk if berlaku perkara-perkara begini. Macam sebab benda tu, kalau boleh saya timbulkan persepsi lah, sekiranya ada penerbit yang datang kat Ahmadidham, kata okey ada report pada Finas, lepas tu penerbit ni kata kami ni penerbit kecil, kos sudah meningkat, jadi kami ni tak dapat ajakan untung lagi. So sebab itu perkara-perkara yang Ain sebut tadi berlaku, bukanlah nak ambil kesempatan itu, tapi terpaksa. Dia macam ni lah. Apa respon? Kalau dia cakap dengan CEO Finas yang bukan pernah jadi orang industri itu, mungkin boleh terima lah ayat tu. Tapi dengan saya, minta maaf lah. Saya pernah berada di situ. So jadi itu satu perkara yang selalu saya cakap dekat penerbit, kata dengan saya very simple, kita just be sincere, jujur. Kerana at the end of the day, macam Finas, kita tidak melihat hanya pada, walaupun penerbit itu adalah pemegang taruh kita, tetapi kita juga ada orang kata tanggungjawab untuk membangunkan industri secara keseluruhan, termasuklah menjaga kebajikan pekerja-pekerja di belakang tabir yang terlibat secara langsung dengan industri kita. Lah sekarang kita lihat freelancer ni ada yang demand, aku ni ada kemahiran begini dan begini, so bayar aku dengan rate yang sedemikian. Kan? Penerbit pula di waktu pandemik ni nak
costing pun nak production survive. nak survive juga. Kan? Lepas tu nak jual filem tu untuk waktu sekarang ni bukan senang. Pandangan Puan bagaimana? Okey, macam ni. Kalau you cakap dalam industri filem tu, saya dia macam ni. Dalam industri kreatif yang kita nak bergerak ni, kata dia penerbitan terbagi pada dua yang nyata lah, yang mana senang kita bagi contoh. Dia ada banyak lagi dokumentari, ada magazine, ada travelog, ada banyak. Tapi kalau kita ambil filem dan drama. Okey, the nature dia berbeza. Kalau you cakap pasal filem, itu memang hak penerbit nak tentukan apa, because kos untuk buat filem ni dia tidak ada satu benchmark yang mengatakan bahawa confirm akan you dapat untung atau confirm you akan dapat sekian, dari penerbit akan tahu margin dia berapa. So jadi itu kalau alasan penerbit begitu, jadi dia macam buyer and seller punya hak. Hak penerbit kata begitu. Tapi you sebagai penerima, sebagai pekerja, kalau you rasa benda tak tu, you nak terima, you terima. Tapi once you dah terima, you maknanya you akur dengan apa yang ditawar. Tapi kalau you tak nak terima, then you negotiate lah. Kalau tak boleh, then you jangan ambil lah job tu. Itu dalam bentuk filem punya tu. Dalam bentuk drama pula, selalunya penerbit memang dah tahu margin dia berapa. Pasal dia dah tahu TV station akan bayar dia berapa. So selalunya tidak harus kalau mereka berkata begitu, sebenarnya itu mungkin kerana mereka cuba nak cut certain cost here and there, kerana mungkin mereka kena top up seperti mana yang biasa kita dengar dulu, penerbit-penerbitnya keluhan macam mana nak bayar pada kru tinggi kan, pelakon utama saja dah makan disebabkan stesen TV nak orang ni tertentu kan. So jadi these are the things yang kita nak kena tengok. Jadi dia tahu margin dia begitu. Katakan stesen, saya bagi satu contoh, bukan ni harga betul lah, ini contoh. Katakan telemovie dah beli 100,000. So penerbit mungkin nak letakkan dia punya margin situ. Dia takkan boleh pergi 100,000 lebih. Betul. Tapi sebabkan certain cost itu dah mengambil 20-30% daripada harga keseluruhan, so penerbit terpaksa bermain daripada adjust and that. Yang jadi mangsa selalunya lah kru atau freelancer. Maksudnya kita dah masuk part teknikal tu, sebenarnya kita nak dengar part tu ya, benda-benda yang jarang kita dengar di media sosial kalau pun ada orang salah faham, salah informasi kan. Jadi kali itu kita akan kembali selepas ini, berehat seketika, kembali bersama saya Irfan Faruqi, Ain dan juga Abang Idham. Semuanya di Darah Muda. Bagi memastikan impak penularan COVID-19 terhadap belia dapat dikurangkan, Kementerian Belia dan Sukan memperkenalkan program Skim Perantisan Nasional SPN. SPN merupakan usaha memberi jaminan pekerjaan kepada belia di samping meningkatkan kemahiran. Sahutlah peluang ini untuk membina masa depan yang cemerlang. Skim Perantisan Nasional, pemacu kerjaya anda. Kembali dalam Darah Muda bersama Abang Idham. Abang Idham. Jadi tadi kita dah bincangkan tentang nasib-nasib freelance ni, ada yang dibayar lambat lah, dibayar sikit lah dan sebagainya. Jadi mungkin saya nak sentuh sikit tentang platform-platform hari ini. Mungkin kalau kita lihat platform offline, kita ada Pawagam, platform online hari ini kita ada Netflix, Noflix. Jadi adakah freelance hari ini perlu membuatkan diri mereka itu explore platform online? Dia platform tu adalah platform untuk tayangan. Tapi kalau kita tengok yang apa saja platform yang menentukan sama ada satu-satu platform tu berjaya atau tidak adalah konten. Konten itu kan gahnya satu platform tu adalah kerana hebatnya konten-konten yang ada kat dalam. Bukan kerana dia punya aksesoris dia. Aksesoris itu adalah tambahan. Tapi konten-konten, kalau kita tengok memang platform-platform online hari ni konten-konten dia banyak yang menarik minat orang penonton di luar sana kan. Begitu dekat Pawagam, setiap konten tu kalau yang hebat dia akan box office lah meletup-letup. Kalau yang tak, maknanya Pawagam tak menarik minat penonton ke Pawagam, dan dia punya collection dia mungkin akan rendah. So jadi isu dia kat sini ialah untuk anak-anak adik-adik muda selalu yang masuk. So this is a creative industry. Kita kena faham when you talk about creative industry, it's about creativity.
orang menilai kreativiti kita. Kalau kreativiti kita boleh menyumbang kepada pemikiran konten yang hebat, so di situlah nilai you akan nampak lebih hebat. Tapi kalau you biasa macam apa yang you ada tu orang lain pun ada. Jadi you are giving people a choice untuk pilih you ke pilih orang lain. Tapi kalau you hebat, kata you nak jadi pengarah hebat ataupun orang kata pembikin skrip yang hebat, even kalau you nak jadi cameraman yang hebat, ada sebab kenapa orang nak ambil you, iaitu kreativiti you, kerana dia akan menyumbang kepada hebatnya sebuah konten itu. Abang dah sebut tentang orang muda yang baru nak masuk dan juga soal kreativiti. Kalau boleh bagi nasihat sikit kepada mereka yang menonton kan. Ya, sebab Ain sebut tadi sebelum kita masa kita berehat kan, ada orang yang dia nak masuk tapi sebab dia budak lagi. So ada cabaran-cabaran dia kena lalui tu. So apa nasihat Abang Idham? Hari ni kalau dulu orang nak cakap lain sikitlah, tapi hari ni sebab kita tahu ada platform-platform yang kata beginners ataupun not to say beginners lah, platform-platform lebih mudah untuk mereka menonjolkan kreativiti mereka, seperti platform-platform social media yang ada sekarang, YouTube, everything semua yang diorang boleh buat short film diorang sendiri. So dia ada dua cara. Satunya ialah memang you belajarlah masuk dalam industri filem punya syllabus atau dan you berkawan dengan orang dalam industri dan you melalui proses untuk menjadi seorang pembikin filem dengan profesionalnya. Satunya ialah setengah orang tu dia tahu dia ada kreativiti dia tonjolkan kreativiti dia dengan konten itu dulu. Dia yang tu yang most of the YouTuber kita melihat bahawa itu adalah satu platform yang bagi saya amat bagus untuk kalau you nak menjual kreativiti you di situ. Daripada situ then people akan start to perasan you macam mana. But there is no shortcut. Hari ni you masuk buat filem, jangan besok you nak jadi pengarah. Macam tu lah ibarat dia. Baik. Apabila abang cerita tadi tentang YouTube, Les Kopak Upin Ipin meraih keuntungan dari YouTube saja sebanyak RM400,000 sebulan. Jadi bila sebut tentang konten ni, hari ini kita lihat kadang-kadang konten filem itulah cerita-ceritanya berbentuk picisan ke hiburan semata-mata. Jadi bagaimana nak melahirkan anak muda yang boleh lahirkan satu karya filem yang benar-benar menjadi wadah membentuk jati diri masyarakat sejagat khususnya? Dia macam ni. Ini selalu orang tanya kata, "Oh, konten saya begini, kenapa orang tak tengok? Konten saya begini, kenapa konten tu orang tengok?" Selalu orang akan bercakap macam ni. Kalau saya bagi perumpamaan kan, hari ni you makan nasi, hari ni you makan mi kan. Tapi kalau you rasa nak makan nasi, you tak nak makan mi. Betul? Kan? Kalau you nak makan nasi macam mana, bagilah mi tu, tetap nak makan nasi. Maknanya kita bercakap tentang selera. Konten itu akan jadi macam Upin Ipin dia cakap. Kenapa dia? Pasal ramai orang suka konten itu. Kalau orang tak suka, takkan orang nak tengok. So jadi isu dia, kita kena faham dia punya business model, atau kita kena faham dalam industri ni apa yang sebenarnya yang memberi kan dia punya pergerakan ataupun movement dalam industri yang menyebabkan satu-satu orang itu boleh stabil dalam industri itu, atau satu-satu konten itu diterima pakai orang. Jadi nak menentukan sama ada nak cerita macam you cakap tadi apa kejatian diri ke apa, itu adalah hak pengkarya. Tapi persoalan ialah hak penonton you jangan ketepikan. So penonton nak apa? Penonton nak apa is one thing, tapi doesn't mean that you kena buat apa penonton nak. Setengah orang dia memang nak buat apa penonton nak pasal dia ingat penonton nak. Kadang-kadang tak jadi pun. Ada setengah orang dia kata saya buat kerana ini adalah apa yang saya nak perjuangkan. Penonton nak tak nak, mungkin hari ni tak nak, tapi later saya nak didik penonton supaya akan suka. Sebab tu saya selalu kata, walaupun cerita-cerita yang bergenre macam artistik atau kenegaraan ini, mungkin hari ni kerana pendedahan tu kurang, ataupun atau tak ramai orang pembikin. Saya percaya kalau benda ni kita craftedkan betul-betul, penonton kita boleh melahirkan generasi-generasi penonton yang akan datang ini menyukai genre begitu. Dia jangan macam ni. Saya selalu cakap, you nak buat filem katakan kenegaraan, tapi you harap orang yang minat cerita seram tengok. Memang taklah dapat target market tu. Pasal we have 30 over million rakyat Malaysia kan. So kalau kita tengok the highest box office filem tempatan katakan Munafik pun around 40 million, that is around I think 2 million viewers lebih kurang lah, 2 million plus. So kita ada 28 juta lagi yang tak menonton di Pawagam. So ramai lagi penonton yang you boleh target for your audience kan. So tak semua orang minat cerita seram, tak semua orang minat cerita action, tak semua orang minat cerita cinta. Tapi akan ada orang minat cerita seram, akan ada orang minat cerita cinta, akan ada orang minat cerita yang jati diri apa semua. But how you want to play the game, you kena faham industri itu. Finas juga dia control konten, quality konten tu supaya taklah terlalu ke laut dan taklah terlalu terlalu sampai tak boleh terima kan, banyak ke macam mana bang? Dia macam ni, when you talk about content ni sebenarnya, kalau nak katakan daripada sudut akta yang kawal konten yang keluar tu bukan di bawah Akta Finas, itu di bawah
Akta Lembaga Penapisan Filem. Okay. APF, sensor. Okey, Finas adalah kita sebenarnya lebih pada menggalak, memelihara dan kita nak memudah cara untuk melahirkan lebih ramai penerbit yang akan menghasilkan konten-konten ini. Tetapi dalam masa yang sama, of course kita akan cuba guide mereka supaya dia macam ni, if you want to become a filmmaker, deep inside you, dalam diri kita juga kena harus rasa tanggungjawab itu. Apakah karya yang kita nak keluarkan? Kan? Sebab kita tahu macam mana kita keluarkan, okey, kita boleh galakkan keluar. Tapi penghujung je, kalau lembaga penapisan mengatakan benda itu tak boleh, dan Fina pun tak boleh buat apa. Tapi kita akan cuba guide mereka. Kita boleh guide, tapi kita tidak akan masuk macam kawalan, macam orang kata, Finas nak sensor dulu, macam pernah kena Finas nak sensor Netflix. Itu memang kelakar lah. Itu memang kelakar seram lah. Memang bukan bidang kuasa Finas pun. Bukan bidang kuasa Finas pun. Tapi kita cuba untuk melahirkan penerbit atau pembikin filem yang akan melahirkan lebih banyak konten-konten yang mana menepati cita rasa penonton, ataupun yang mana akan membawa jati diri, yang akan membawa semangat kenegaraan, yang mana yang akan membawa nama Malaysia, yang itu macam award winning festival punya tu. So overall industri dia kena ada selera. Macam kat kedai ada mi goreng, ada mi hun, ada nasi lemak, ada kisrai, ada macam-macam kan. Jadi abang, kalau ada seorang anak muda ni dah dengar semangat ni nak jadi content creator dalam filem, jadi apa yang Finas boleh bantu dari segi dananya, bagaimana? Latihan. First, dia simple macam ni. Ramai anak muda yang luar sana yang tanya saya, abang apa Finas buat? Saya tanya dia balik, follow tak IG Finas? Simple. Follow tak Facebook Finas? Simple. Follow tak kita tengok nak website Finas? Serana semua ada di situ. Segala peluang, dana, everything semua ada di situ. Kita memang war-warkan situ. Kita tak bolehlah hari-hari nak keluar paper, meluat pula orang paper hari-hari keluar Finas kan. Tapi kita ada platform kita, IG kita, Facebook kita, website kita Finas, yang mana sentiasa kita, dan kita ada juga dia orang boleh email kat Finas kalau nak tahu apa-apa. So whatever it is, they make Finas to be part. Kalau siapa nak masuk industri kreatif, you kena kenal Finas, dan you kena berkawan dengan Finas, you kena merapati diri you dengan Finas, kerana kita ada seawal grant micro untuk you buat konten untuk masuk dalam YouTube. Itu yang saya hari tu saya kelakar bila orang kata Finas nak buat lesen untuk orang yang TikTok pada tu. Saya kata kita bagi grant lagi untuk diorang keluar. Takkan kita nak ambil diorang, dan kita benarkan mereka apply dana hanya dengan atas nama individu atau syarikat enterprise. Betul. Kehadapan ni mungkin ada perancangan yang program untuk tambah job 3,000 tu satu. Mungkin Finas ada program lain bang? Kita inline macam sekarang pelaksana tu dah jalan dah. Kita yang seperti mana YB Menteri kata ada 40 juta allocation untuk merancakkan balik industri yang mana yang profesional je lah. Tapi dan just saya ambil kesempatan pada 9 hari bulan ini kita akan melancarkan jelajah bengkel YouTuber satu Malaysia yang mana akan dirasmikan oleh YBM di Johor Bahru. Kita akan start dengan Johor pada 9 hari bulan ini, yang mana kita nak pergi setiap negeri untuk buat bengkel-bengkel YouTuber bagi melahirkan lebih ramai pengkarya dan memberi peluang kepada lebih ramai pengkarya-pengkarya muda untuk memulakan diorang punya career as I want to say as a YouTuber, I want sebagai pengkarya muda yang ada inisiatif kreatif dia ataupun idea kreatif untuk dipertontonkan kepada, sebab hari ni kita boleh cakap YouTuber pasal YouTube is a platform. In the future kita tak tahu apa akan jadi. Ada platform lain mungkin? Ada platform lain kan. Jadi akhir sekali nasihat abang untuk adik-adik muda di luar sana untuk merancang, bertabah di saat pandemik ini kan, terutamanya kepada freelancer yang di luar. Kadang-kadang ada rasa diri mereka tu seperti, kau guna aku tapi tak bayar sepatutnya. Apa nasihat untuk macam saya cakap lah, kalau apa-apa datang dari Finas, kita tak ada isu. Tapi tapi saya juga harus beritahu bahawa dalam dunia industri kreatif ni tak ada shortcut, tak ada benda yang mudah. The challenge is very very tough kan. Only the tough yang akan macam itulah. Tapi whatever it is, sekarang ni peluang-peluang semakin banyak. Kita telah melancarkan beberapa inisiatif kerajaan untuk membantu penerbitan di luar sana. Ambil tu, kalau ada masalah bagi tahu kita, dan juga pada anak-anak muda pun kita ada grant micro dan juga ada bengkel-bengkel yang boleh mereka join. Jadi saya harap whatever it is, macam selalu saya kata, jadikan Finas is part of your life untuk you masuk dalam industri ni. Betul. Bagi mereka yang serius kan. Jadikan Finas part of our life. Jadi bagi semua sekali, langkah pertama lepas habis daripada ni, tengok orang bicara dulu. Habis orang bicara,
boleh tengok ke IG, website Facebook. Finas. IG, Facebook. Follow. Follow Finas. Dan bagi mereka yang nak serius dalam industri, boleh cuba tengok peluang kalau boleh pergi ke bengkel YouTube yang Abang Ilham sebutkan tadi. Dan kalau tengoklah inisiatif-inisiatif yang ada kan di website Finas. Dan banyak sebenarnya yang Abang nak kongsikan, dan semoga ia memberi anda satu inspirasi, panduan. Dan selepas ini kalau ada masalah apa-apa, direct je dengan Finas. Okey, sekian. Boleh email terus kan Abang Idham @finas.my. So sekian daripada kami. Terima kasih banyak bang. Sama. Okey, untuk itu sekian dari saya Aisyah Ada. Dan saya Ifan Faruqi. Jumpa esok.